خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair, amma ba'. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah Al-Quran 3T kita pada petang ini. Insya-Allah kita akan bersama-sama menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita di halaman yang ke-137. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab 137 dan kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita akan sama-sama menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita, qiraat Asim, pada halaman yang ke-137. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab ini, dia kitab dia. Kitab tajwid Al-Quran muka surat 137. Dalam pertemuan kita minggu lepas, kita masa kita nak menghabiskan topik dan tajuk berkenaan dengan harakah ni, tiba-tiba saya punya komputer terus
terpadam. Jadi tak sempat nak habis tajuk ni. Apapun, kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada petang ni, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Puan Aminah Arsyad, Suraya Effendi, Bunga Tanjung, Nur Fifa Abdullah, Norida Hanum, Aminah Hitam, Salma Ahmad, Zahara Hitam, Rakiah Abdul Rahim, Norma Rahim, Suhaimi Ghazali. Harapnya Abang Suhaimi telah sihat, insya-Allah. Mudah-mudahan tak silap saya beberapa hari yang lalu beliau warded, dan kita doakan mudah-mudahan sembuh dan sihat, insya-Allah. Kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mohon bantuan kerjasama para jemaah yang menonton, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk menekan butang like dan juga butang love sebagai tanda sokongan dan sebagai tanda kasih terhadap Al-Quran, dan menekan butang share untuk berkongsi siaran kita ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita ini, maka kita diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau semua telah bersedia, kita akan mulakan pengajian kita, insya-Allah. Buka muka surat 137. Kalau yang tak ada kitab, saya sharekan di skrin saya itu. Okey, berkenaan masih lagi tentang tajuk harakah. Okey, tajuk harakah. Maaf, kita buka semula muka surat 136 sebelumnya tu. Okey, dah tekan butang like, butang love, butang share semua? Sudah? Okey, kalau sudah, kita akan mulakan pengajian kita, insya-Allah. Baik. Muka surat 136 ya. Baik, terima kasih. Jelas di USJ 1. Selamat datang Habibah binti Husin dan yang lain-lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tengok peringatan ahli ada, iaitu ulama tajwid, menegaskan bahawa tidak sempurna ketika mana melafazkan harakah. Harakah ni baris-baris itu, melainkan dengan melakukan beberapa hal keadaan bergantung kepada harakah tersebut. Sama ada fathah baris atas, kasrah baris bawah, ataupun dhammah baris hadapan. Maka keadaan mulut kita itu, kalau ketika membaris fathah baris atas bermaksud buka, maka kelihatan melafazkan baris fathah, maka hendaklah membuka mulutnya. Jangan baca mulut tu macam nak tak nak aja buka terus begitu, maka hendaklah membuka mulut. Baginya dua keadaan, iaitu bukaan sederhana dan bukaan bersangatan. Ni kena buka balik muka surat 130 tu lah. Kita dah cerita dah sebelum tu. Kemudian baris kasrah, iaitu baris bawah, bermaksud pecah. Ketika melafazkan baris kasrah, maka hendaklah memecahkan pertemuan dua bibir. Kalau dia rapat, maknanya belum pecah lagi. Pecahkan, maka bibir bawah dijatuhkan. Membuka bahagian bibir bawah. I begitu. Bibir bawah ni turun ke bawah. Okey. Kemudian dhammah, iaitu bermaksud muncung. Ketika melafazkan baris dhammah, maka hendaklah memuncungkan dua bibir dengan muncung yang sempurna. U, bu, tu, su, ju. Semua muncung. Baris hadapan ataupun baris dhammah. Baik. Berkata Syekh Ahmad At-Tibi, dan setiap huruf madmum, iaitu huruf yang dhammah baris hadapan, tidak sempurna melainkan dengan memuncungkan dua bibir. Memuncungkan dua bibir dalam keadaan tidak ada lubang. Jangan bu. Itu jangan ada lubang begitu. Rapatkan. U, bu, tu, su. Semua muncung. Jadi huruf khafdi, iaitu huruf yang maksur, huruf yang berbaris kasrah pula, dengan menjatuhkan bahagian bawah mulut. Bibir bawah ni lah. I, ti, si, ji. Begitu. Dan huruf maftuh, huruf yang berbaris atas, dengan membuka mulut, kerana setiap huruf jika ianya berbaris, maka akan menyertai makhraj asal harakah. Baik, harakah ni ialah baris. Baris ini terbahagi kepada dua. Ada baris yang asli. Baris asli itu apa? Iaitu baris fathah, kasrah dan dhammah. Itu baris asli. Kemudian yang kedua, far'iyah. Ada harakah far'iyah. Ada dua, iaitu yang mumalah. Mumalah ni maksudnya imalah. Majriha. Ataupun musyammah. Musyammah ni iaitu yang dimuncungkan. Iaitu pada hukum ismam. La ta'manna. Begitu. Okey?
Itu far'iyah, harakah far'iyah. Habis berkenaan dengan harakah. Kita masuk tajuk baru iaitu makhraj. Makhraj huruf. Baik. Makhraj huruf boleh buka muka surat 138. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 138. Okey, selamat datang Puan Said Saadiah binti Kasim, Zainab Haji Ramli, Falisha Zahra. Okey, Tuan Haji Sulami dah keluar daripada hospital, alhamdulillah. Baik. Kita tengok makhraj huruf adalah satu perkara yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Makhraj ni ialah tempat keluar huruf tu. Ianya sangat penting dalam pelajaran Al-Quran kita. Seseorang pembaca ataupun qari Al-Quran tidak mungkin dapat melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan sempurna jika dia tak tahu ataupun tidak menguasai makhraj huruf dengan baik. Dia tak tahu kat mana nak letakkan huruf tu. Di bibir ke, di halkum ke, di hidung ke, di lidah ke dan sebagainya. Sebab tu penting dia kena tahu di manakah kedudukan huruf-huruf tersebut. Maka ulama terdahulu sangat mengambil berat dalam masalah makhraj huruf ini. Keadaan sebegini menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Arab. Berkatalah Imam Ibnul Jazari yang bermaksud kerana wajib atas mereka itu suatu yang mesti diketahui dahulu daripada masuk kepadanya, bahawa mengetahui mereka itu segala makhraj huruf dan setiap sifatnya supaya mereka itu melafazkannya dengan sefasih-fasih lugah bahasa. Penting bagi kita untuk menguasai ataupun mengetahui tempat keluar huruf. Penting dalam kita nak baca Al-Quran, nak belajar tajwid, maka topik makhraj huruf ni diletakkan di bahagian awal. Di bahagian awal. Okey. Baik. Makna makhraj. Makhraj pada bahasa ialah tempat keluar. Daripada perkataan kharaja, keluar, bila tambah mim di pangkal kataan jadi makhraj, maka jadilah tempat keluar. Pada istilah itu makna dari sudut bahasa. Makna pada sudut istilah makhraj itu ialah nama bagi tempat keluar setiap huruf hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain. Berkatalah Imam Syahib As-Sabil Al-Syafi, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya makhraj itu pada ta'arif pengertian iaitu tempat keluar huruf. Okey, itu dari sudut maksud makhraj, dari sudut bahasa dan istilah. Jadi kalau orang tanya apa dia makhraj, kita jawab makhraj itu ialah tempat keluar huruf. Ataupun nama bagi tempat keluar setiap huruf hijaiyah. Baik, yang kedua, makhraj huruf hijaiyah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu am dan khas. Makhraj huruf ni ada makhraj yang umum dan ada makhraj yang khusus. Baik, apa dia makhraj am itu? Iaitu makhraj umum bagi huruf hijaiyah. Setiap makhraj am mengandungi satu makhraj khas ataupun lebih. Pada makhraj am, makhraj tu tempat keluar yang umum tu ada, boleh jadi satu huruf ataupun boleh jadi banyak huruf. Okey? Makhraj khas itu apa pula? Iaitu makhraj khusus bagi setiap huruf-huruf, dia lebih detail lagi. Kalau am tadi umum masih lagi umum lah. Kalau khas ni lebih kepada detail ataupun khusus tempat keluar huruf-huruf tersebut. Okey, contohlah kita kata huruf A, contoh ni, huruf sekian tempat keluar dia ialah halkum. Halkum tu masih umum lagi sebab ada pangkal halkum, ada tengah halkum, ada hujung halkum. Ataupun dia kata huruf sekian adalah makhraj lidah. Lidah tu pun masih umum. Lidah tu ada pangkal lidah, ada tepi lidah, ada tengah lidah, ada hujung lidah. Jadi yang hujung lidah, pangkal lidah, tengah lidah, itulah yang dimasukkan khusus. Okey? Kalau yang umum tu kita kata lidah aja. Halkum je, ataupun kerongkong sahaja.
Tapi kat mana tepatnya tu masih lagi belum. Itu yang tepat itulah dinamakan makhraj khas ataupun makhraj khusus. Okey, setakat ni boleh ke boleh semua? Saya tengok di ruang komen setakat ni tak ada apa-apa respon, maknanya semua jelas dan faham insya-Allah nah. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat. Poin yang ketiga. Ulama berselisih pendapat mengenai bilangan makhraj am bagi huruf hijaiyah. Mereka terbagi kepada dua kumpulan. Yang kata makhraj am ni pun ada beberapa pendapat. Yang kata am tadi, yang saya kata lidah sahaja. Yang saya kata kerongkong sahaja. Itu makhraj am. Itu pun ada di kalangan para ulama, masih lagi berbeza pandangan. Maka pendapat setengah ulama antaranya Imam Syatibi bahawa makhraj am itu ada 4. Apa dia? Halqum, lisan, syafatan dan khayshum. Apa dia? Halqum tu halqum lah. Lisan, lidah. Syafatan, 2 bibir. Khayshum ni bahagian hidung ni, rongga hidung ni. Itu khayshum. Itu pandangan pertama. Pandangan ulama yang kedua pula, dia kata ada 5. Apa dia? Ada jauf, ada rongga, ada halqum, ada lidah, syafatain, 2 bibir, ada khayshum. Khayshum tu ialah bahagian rongga hidung. Baik. Berikut adalah huraian bagi makhraj am mengikut pendapat yang masyhur, iaitu pendapat Imam Ibnul Jazari. Maka kita tengok pendapat Imam Ibnul Jazari, makhraj itu ada 5. Baik. Apa dia? Yang pertama jauf. Jauf tu apa? Iaitu rongga, bahagian rongga. Maknanya bahagian dalam mulut kita ni lah semua. Okey. Padanya satu makhraj khas. Ada makhraj khas. Jauf ni ada satu makhraj khas. Ada mempunyai 3 huruf, iaitu huruf mat. Jadi pada tempat keluar rongga, kawasan rongga mulut kita ni, okey, ada makhraj khas, iaitu namanya huruf-huruf mat. Bila sebut huruf-huruf mat, ada 3 huruf mat, iaitu alif, waw dan ya. Sebab tu bunyi dia, kita bunyi dalam rongga ni sahaja. I, u, kita terasa bunyi itu dalam ruang rongga kita sahaja. Jadi itu makhraj jauf ataupun rongga. Okey, setakat ni itu yang pertama. Yang kedua iaitu halqum, halqa, iaitu halqum. Halqum kita ni, kongkong kita ni, padanya ada 3 makhraj khas. Makhraj khas tu maknanya makhraj yang detail, yang tepatnya ada 3. Di mana pada 3 makhraj khas itu, okey, ada 6 huruf. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Dia cara nak hafalnya ar-hin kha'ahu, ar-hin kha'ahu. Begitulah cara nak menghafal huruf-huruf halqum. Habis yang kedua, masuk yang ketiga. Okey, yang pertama tadi jauf, yang kedua tadi halqum, yang ketiga adalah lisan. Lisan tu apa? Lidah. Maka pada lidah tu ada 10 makhraj khas. Okey, yang jauf tadi makhraj umum, halqum masih lagi makhraj umum, lisan masih lagi makhraj umum. Makhraj khas dia apa? Ada 10 makhraj khas. Dan mempunyai 18 huruf, iaitu ta, sa, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, qaf, kaf, lam, nun dan ya. Ini adalah huruf-huruf lisan. Huruf-huruf apa? Lisan. Baik, habis. Kemudian yang keempat, syafatan. Apakah huruf syafatan? Syafatan tu apa dia? Syafatan itu ialah 2 bibir. Apa dia? 2 bibir. 1, 2. Jadi 2 bibir ni lah yang berkait dengan 2 bibir. Padanya ada 2 makhraj khas dan mempunyai 4 huruf, iaitu ba, fa, mim
dan waw. Macam mana tu nanti saya akan ceritalah. Kita cerita apakah dia makhraj khas dan am tadi, kemudian sebutkan huruf-hurufnya. Baik, yang kelima namanya khayshum, iaitu batang hidung. Ini ruang sini. Padanya ada satu makhraj khas dan keluar daripadanya gunnah, iaitu dengung. Ini kita buka muka surat 218 nanti akan datang. Berkatalah Syekh Ibrahim As-Samannudi, umumnya makhraj am iaitu halqum, lisan iaitu lidah, jauf iaitu rongga, syafatan iaitu dua bibir, dan anf iaitu hidung ataupun khayshum. Ulama qiraat dan ulama nahu berselisihan pendapat mengenai bilangan makhraj khas bagi huruf hijaiyah. Huraiannya seperti berikut. Jadi di kalangan ulama nahu, ya, bahasa Arab, dan ulama Quran, ulama qiraat, bacaan-bacaan ini mereka berbeza pandangan lah pada menyatakan berapakah bilangan khas bagi huruf hijaiyah. Ada yang kata huruf hijaiyah tu yang makhraj khasnya ada 17. Ini pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan kebanyakan ulama nahu serta imam-imam qurra, antaranya Imam Ibnul Jazari. Baik, yang kedua, makhraj khas tu ada 16. Ada berapa? 16. Ini adalah pendapat Sibawih. Pendapat Sibawih, Abu Bashar Amr bin Osman dan ulama yang mengikutnya serta mereka yang sependapat dengannya, antaranya Imam Syatibi. Mereka menggugurkan makhraj jauf. Jauf ni makhraj hidung ni. Dia kata tak ada. Okey? Sebab tu jadi kurang satu, jadi 16. Ada yang kata 14, lagi sikit. Jadi ini adalah pendapat Quturub Abu Ali Muhammad bin Mustanir, Abu Amr Saleh bin Ishaq Al-Jarami, Ibnu Qasim, Ibnu Kaisan, Muhammad bin Ahmad, Abu Zakaria Yazid Al-Mubarid Al-Bashri. Mereka menggugurkan makhraj jauf serta menjadikan ra, lam dan nun satu makhraj. Itu dia. Ada pun pendapat yang masyhur lagi terpilih di sisi kebanyakan ulama tajwid, iaitu pendapat Khalil bin Ahmad Al-Farihidi dan Imam Ibnul Jazari. Ini pendapat yang lebih inilah terpilih di sisi kebanyakan ulama-ulama tajwid. Apakah pendapat tadi berapa? Iaitu ada 17. Ada berapa? 17. Okey. Para al-qurra telah berselisih pendapat pada makhraj huruf atas 3 mazhab. Maka di sini Qutrub 14 dan di sisi Sibawih 16 serta mazhab Khalil dan Ibnul Jazari mengiranya 17, dan inilah yang diamalkan oleh sekarang oleh kebanyakan orang yang mentajwidkan Al-Quran. Berkata Imam Ibnul Jazari, makhraj pada huruf-huruf hijaiyah ada 17 mengikut pilihan orang yang telah menelitinya. Okey. Okey, sekejap. Perhatian. Okey. Sekejap. Baik, sambung balik. Perhatian. Makhraj huruf hijaiyah ada 2 jenis, iaitu muqaddar dan muhaqqaq. Apakah dia makhraj muqaddar? Iaitu tempat yang tidak nyata putus suara padanya. Inilah makhraj bagi huruf mad. Tak tahu kat mana tempat putus suara tu. Sebab bila kita sebut huruf-huruf mad ni, a, i, u, kat mana terputus suara itu, susah kan, dia tidak nyata, maka dinamakan dia makhraj muqaddar. Ada yang kedua makhraj muhaqqaq, iaitu tempat yang dah nyata putus suara padanya. Inilah dia makhraj bagi huruf hijaiyah yang selebihnya. Perhatian yang kedua, Syekh Mahmud Al-Bassah menyatakan dalam kitabnya
Al-Amid fi Tajwid Al-Quran, bahawa terdapat 3 langkah untuk mengetahui makhraj huruf. Ada 3 cara nak tahu makhraj huruf. Apa dia? Sukunkan ataupun matikan atau tasydidkan huruf yang hendak diketahui akan makhrajnya. Contoh, kita nak tahu makhraj huruf hamzah. Contoh, di manakah kedudukan huruf hamzah? Matikan huruf hamzah tu, letakkan sebelumnya hamzah yang berbaris fathah. A. Kat mana bunyi dia? A. Kat sini kan? Kat situ. Makhraj huruf hamzah. Kalau ba, ba tu. Itu makhraj huruf hamzah, huruf ba, iaitu dia huruf 2 bibir. Okey, itu yang pertama. Kemudian masukkan hamzah wasal sebelum huruf tersebut dan boleh dibaca dengan mana-mana baris yang dikehendaki. Lafazkan huruf tersebut di mana terhenti suara padanya, maka di situlah makhrajnya. Ini dia gambar makhraj umum. Yang pertama lidah, yang kedua jauf, yang ketiga syafatain, yang keempat al-khayshum, yang kelima al-halq. Okey. Bawahnya pula adalah gambar kedudukan huruf hijaiyah pada makhraj umum lagi. Okey. Itu gambar makhraj umum, iaitu apa dia? Ada gunnah bahagian hidung dia, kemudian huruf-huruf tu ba, mim, huruf 2 bibir. Ada huruf nun, sin, fa, sad, zai, an, az, lagi apa? Af, as, al, itu semua adalah huruf-huruf kedudukan huruf-huruf pada makhraj umum. Okey. Saya punya slide saya dah habis sampai situ sahaja. Waktu saya cuba alih-alih, saya tak jumpa dah. Maknanya kita sampai tajuk makhraj huruf. Tajuk makhraj huruf. InsyaAllah akan datang dalam pertemuan kita minggu hadapan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi, kita buat pagi jam 9.30 hari Rabu. Kemudian kita sambung sebelah petang, iaitu pada muka surat 144, tajuk baru iaitu huraian makhraj khas bagi huruf hijaiyah. Kali ini kita nak cerita lebih detail tentang makhraj huruf, yang khususnya huruf-huruf tersebut kat mana tempat yang secara detail ataupun secara khususnya. Baik, setakat itu dulu pertemuan kita pada petang ni. Saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah memberi masa dan menyokong saya, banyak mendoakan saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada semua yang baru join. Selamat datang Datuk Marina Siti Hajar Muhammad Nazir, Sa'diah binti Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi pada tajuk yang baru, muka surat 144, huraian makhraj khas bagi huruf hijaiyah. Jumpa lagi semua. Minta maaf sekali lagi, salah silap, kekurangan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhir dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.